Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hasnul, Loyensing, Tang Manji dan Terminyan akan membincangkan tentang bab 3 alternatif pengguna insurans. Okey, first ialah pengenalan. Risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Seterusnya, apakah kepentingan insurans? Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Dalam kontrak insurans, pemegang polisi akan membayar premium kepada syarikat insurans, manakala syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku seperti yang dinyatakan dalam polisi. Inilah maksud syarikat insurans, pemegang polisi, kontrak insurans, dan premium. Next. Insurans terbagi kepada 3 jenis, iaitu insurans hayat, insurans am, dan insurans berkelompok. Yang pertamanya ialah insurans hayat. Insurans hayat bertujuan menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga. Antara risiko yang dilindungi oleh insurans hayat termasuklah kematian, penyakit kritikal, dan hilang upaya. Bagi insurans am memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung, selain risiko yang dilindungi dalam insurans hayat. Akhirnya ialah insurans berkelompok. Insurans berkelompok memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu. Contohnya, pekerja syarikat, murid sekolah, dan pelajar institusi pendidikan. Inilah jenis-jenis bagi insurans am dan insurans berkelompok. Next. Bagaimana mengira premium bagi insurans hayat? Ini adalah formula untuk mengira premium bagi insurans hayat. Contoh pertama, jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka insurans, sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat XYZ adalah jadual di bawah. Murid-murid boleh guna jadual ini sebagai rujukan. Seterusnya, bagi soalan A, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Untuk rumus yang kedua, mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Soalan B, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Rumus yang pertama, Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun, seorang yang sehat dan tidak merokok. Untuk rumus yang kedua, Puan Shapova berumur 36 tahun, seorang yang sehat dan tidak merokok, ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1000 ialah RM177%. Mengikut umur dan status kesihatan Puan Shapova. Next. Untuk penyelesaian bagi kedua-dua soalan ini adalah soalan A. Rumus yang pertama, kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Untuk rumus yang kedua, kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat.
Untuk soalan B, Roma yang pertama. Berdasarkan jadual, kadar premium adalah RM2.49 sen. Premium tahunan Encik Guan adalah RM100,000 bahagi dengan RM1,000 dan darab dengan RM2.49 sen dan mereka akan dapat RM249. Seterusnya, untuk soalan B, Roman yang kedua, berdasarkan jadual, kadar premium adalah sama dengan RM1.50 sen. Jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal adalah 30% darab dengan RM250,000 dan akan dapat RM75,000. Seterusnya, untuk premium tahunan Puan Shapova, formulanya adalah premium asas tahunan tambah dengan premium tambahan tahunan penyakit kritikal, yaitu RM250,000 bahagi dengan RM1,000 dan darab dengan RM1.50 sen. Tambah dengan RM75,000 bahagi dengan RM1,000 dan darab dengan RM1.77 sen. Tambahkan kedua-dua ini dan kamu akan dapat RM507.75 sen. Seterusnya, bagaimana mengira premium bagi insurans motor? Jadual warna pink menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah RM1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurансkan. Next. Rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Pertama, bagi Semenanjung Malaysia, premium asas sama dengan kadar bagi RM1,000 pertama tambah dengan RM26 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Yang kedua, bagi Sabah dan Sarawak, premium asas sama dengan kadar bagi RM1,000 yang pertama tambah dengan RM20.30 bagi setiap RM1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000. Menghitung polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. Contoh, Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Fortune Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah jumlah yang ingin diinsurансkan ialah RM60,000, umur kenderaan ialah 5 tahun, kapasiti enjin 1,600cc, NCD ialah 25%. Next. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian bagi polisi pihak ketiga dan polisi pihak ketiga. Penyelesaian dia, first bagi polisi komprehensif, rujuk pada jadual RM1,000 pertama ialah RM305.50. B, RM26.59. 59 tu kita dapat daripada 60,000 bulat 1,000 bagi dengan 1,000. So kita dapat 59.
RM26 darat dengan 59, setiap RM1,000 bagi ialah RM1,534. C. Premium asas A tambah B. A tambah B kita dapat RM1,639.50. D. NCD 25%. NCD kita ambil daripada 0.25 darab RM1,839.50. Kita dapat RM459.88. D. Premium kasar C tolak D. Premium asas tolak NCD. So, kita dapat RM1,379.62. Next. Seterusnya, bagi mengira polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian pula, kita first A, premium asas 0.75 darab RM1,830.50. So, kita dapat RM1,379.63. NCD 25%, 0.25 darab dengan premium asas. So, kita dapat RM344.91. C. Premium kasar A tolak B, premium asas tolak NCD. So, kita dapat RM1,034.72. Lastly, bagi polisi pihak ketiga, A. Premium asas merujuk pada jadual ialah RM135. B. NCD 25%, 0.25 darab dengan premium asas, kita dapat RM33.75. Lastly, premium kasar A tolak B sengaja premium asas tolak NCD, kita dapat RM41.25. Next. Akan tetapi, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar bertakluk kepada syarikat insurans kerana terdapat caj tambahan seperti komisen kepada ejen, program perkhidmatan dan duty setem yang perlu dibayar oleh pemilik polisi. Next. Okey, ini adalah contoh soalan. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan per RM1,000 nilai muka insurans hayat bulan baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Dengan nilai muka sebanyak RM120,000. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 29 tahun yang merokok dan yang tidak merokok. B. Hitung premium tahunan bagi seorang perempuan berumur 30 tahun yang merokok dan yang tidak merokok. Bagi A, first kali kira yang merokok. Ambil nilai muka polisi iaitu RM120,000 bagi dengan RM1,000 darab dengan kadar premium 2.75 akan dapat RM330. Dan kira premium untuk bukan perokok. Ambil nilai muka polisi juga RM120,000 bagi dengan RM1,000 darab dengan RM2.12 akan dapat RM254.40. B. Untuk kira premium tahunan bagi seorang perempuan berumur 30 tahun yang merokok dan yang tidak merokok. Rujuk dengan jadual, ambil yang berumur 30 tahun perempuan, perokok adalah 1.46 dan bukan perokok adalah 1.23. So,
setuju dengan ini formula 100 ringgit dengan 1,000 ringgit darab dengan 1.46 ringgit akan dapat RM 175.20. Nah, untuk bukan perokok sama juga 120 ringgit bagi 1,000 ringgit darab 1.23 ringgit akan dapat 147 ringgit 60 sen. Inilah adalah soalan 2. Syarikat insurans ABC menawarkan 2 pelan insurans hayat dengan kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 ringgit nilai muka seperti dalam jadual di sebelah ini. Kadar premium tersebut adalah untuk lelaki yang sihat dan tidak merokok. A. Rizky berumur 35 tahun, seorang lelaki yang sihat dan tidak merokok. Dia ingin membeli pelan bulai baharu tahunan bernilai 150,000 ringgit. Hitung premium bulanan yang perlu dibayarnya. Dia nak cari premium bulanan. So, kira. Okay. Inilah adalah nilai muka polisi 150,000 ringgit bagi dengan 1,000 ringgit darab dengan kadar. Dia adalah 35 tahun, so tengok di sini. Dia beli bulai baru tahunan, iaitu ini. So, ini adalah kadar premium dia. So, darab dengan 4.03 ringgit akan dapat 604 ringgit 50 sen untuk premium tahunan. So, untuk cari premium bulanan, bagi dengan 12 bulan akan dapat 50 ringgit 38 sen untuk 1 bulan. B. Vincent ingin membeli pelan bertempoh 5 tahun dengan nilai muka 100,000 ringgit. Dia berumur 45 tahun. Seorang lelaki yang sehat dan tidak merokok. Hitung premium tahunannya. Okay. Dia membeli pelan bertempoh 5 tahun dan berumur 45 tahun. So, ini adalah kadar premium dia. Dan ini adalah nilai muka polisi dia. So, hitung. 100,000 ringgit bagi dengan 1,000 ringgit darab dengan kadar premium iaitu 7 ringgit 96 sen akan dapat 796 ringgit. Yang kedua. Jika Vincent membeli pelan bulai baharu tahunan dengan nilai muka 100,000 ringgit, berapakah beza premium tahunan yang dibayarnya berbanding dengan pelan bertempoh 5 tahun? So, ini dia membeli pelan bulai baru tahunan. Tengok di jadual. Ini adalah kadar premium untuk bulai baharu tahunan. Pelan bulai baharu tahunan. So, kira 100,000 ringgit bagi 1,000 ringgit darab 5 ringgit 52 sen akan dapat 552 ringgit untuk pelan bulai baru tahunan Vincent. So, kira beza pelan bulai baru tahunan Vincent dengan pelan 5 tempoh tahunan Vincent. 796 ringgit tolak dengan 552 ringgit akan dapat 244 ringgit. Inilah jawapan dia. Kesimpulan. Tujuan mendapatkan insurans adalah seperti berikut. Yang pertama, sebagai bantuan kewangan kepada sekiranya anda hilang upaya menghidapi penyakit kritikal atau meninggal dunia. Kedua,
Mengurus perbelanjaan hidup, hutang, dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja. Ketiga, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi. Akhir, sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.